Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح العليم يا فتاح العليم يا فتاح العليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan ilmu jadi kita dah ambil perbahasan sifat iradat. Ini sifat ilmu ni dia tak ada panjang dia ada panjang sikit sifat ilmu sama basar kalam. Kalau tersebut dah ambil sampai sifat kalam insyaAllah. Apa arti sifat ilmu? Kata musannif, artinya arti ilmu tahu. Tahu tu dikatakan takluk ya. Dengan tahu dengan mana? Dengan mana? Sifat pengetahuan. Tahu dengan sifat pengetahuan. Bukan tahu dengan tahu, tak ada. Tahu dengan sifat pengetahuan. Maksudnya kalau bahasa Arab ya, tahu dengan sifat ilmu. Sifat ilmu tu dia kata sifat wujudi tu, sifat ma'ani, sifat pengetahuan. Ada pun tahu di sini namanya mengetahui. Itu takluk dia. Tu dia baik dia. Maka tahu Allah Ta'ala itu tiada dengan belajar. Tengok dia kata, maka tahu Allah Ta'ala itu dengan ketiadaan belajar. Maksudnya apa? Tahu Allah Ta'ala itu tidak didahulukan dengan jahil. Itu di situ. Tahu Allah Ta'ala itu tidak didahulukan dengan jahil. Ada pun tahu kita dengan belajar. Maksudnya apa? Tahu kita didahulukan dengan jahil. Tahu kita belajar kalau kita tahu, tapi terdahulu dengan jahil, terdahulu dengan tak tahu, kemudian baru tahu. Allah Ta'ala dia tidak terdahulu dengan tak tahu, dia sentiasa tahu. Sebab tu dia kata di sini tiada dengan belajar. Fahamnya apa? Fahamnya dia tidak maksudnya dia tidak didahulukan dengan jahil.
Dan tiada dengan fikir. Ini dan tiada dengan berfikir. Jadi Allah Ta'ala mengetahui dengan keadaan berfikir. Sebab fikir-fikir ni iaitu dengan akal. Makhluk nak tahu dengan kena berfikir, kita kena berfikir dulu. Kan? Sebab tu ilmu tu dia bagi pada dua. Ada ilmu daruri, ada ilmu nazari. Ilmu dia bagi pada dua. Ilmu itu terbagi pada dua, ilmu daruri, ilmu nazari. Tengok ya, ilmu makhluk ni bagi dua. Ilmu makhluk dia bagi dua. Bukan ilmu nisbah Tuhan ni, ilmu makhluk. Ilmu nisbah makhluk dia dua. Daruri, kalau ruh, daruri dengan nazari. Apa dia ilmu daruri, apa dia ilmu nazari? Sebab tu dia nak terang Sebab dia kata tadi ilmu Tuhan itu dengan dia berfikir. Fahamnya apa? Fahamnya ilmu makhluk tu terbagi pada dua. Sebab ilmu tu ada kalanya ilmu daruri, ada kalanya ilmu nazari. Apa dia ilmu nazari? Ilmu daruri. Ilmu daruri ma la yahtaju ila fikratin wastidlali. Kalau bahasa Arab, perkara yang tidak berhajat kepada berfikir dan tak berhajat kepada mengambil dalil. Saya ulang balik. Ilmu daruri, ilmu yang tidak berhajat kepada berfikir dan mengambil dalil. Itu ilmu daruri. Jadi kita bahas. Contoh lagu mana ilmu daruri? Ini nisbah makhluk ni. Contoh kita kata ilmu daruri ni, kita kata contoh kita kata kita kata langit. Langit itu duduk kat mana? Perlu tak kita berfikir? Perlu tak kita berfikir? Perlu tak? Tak perlu. Langit duduk kat mana? Jangan fikir kan? Tak perlu fikir. Jemur pada atas, langit kat atas. Tahu tu dengan keadaan kita berfikir, tak dengan keadaan kita mengambil dalil. Tak perlu kita nak cari dalil. Mana langit nampak tu dalil ke? Tak perlu. Kalau langit duduk kat atas, maklum. Dia pakai ilmu daruri. Maklum ilmu daruri. Contoh lagi ilmu daruri banyak. Ini nisbah makhluk. Nak makan nasi makan nasi. Makan dengan apa? Salah tiga lah. Tak lah, makan dengan tangan lah. Daruri maklum. Benda maklum, benda daruri kita maklum. Bila makan ni, semua makan ni, dia tengah apa kat kita. Dia kata makan kat kita dengan sudut. Sudut tu dia pegang dengan tangan lah. Nampak tak? Tak ada kata, makan. Jangan tak fikir tak, makan dengan apa? Orang tak fikir tak, makan dengan tangan. Sebab ilmu tu daruri, tak perlu kita berhajat pada fikiran sini. Itu nisbah makhluk. Okey, baik. Kita cerita lagi kami yang payah sikit. Ilmu daruri apa dah? Bila sebut kata makhluk, mestilah makhluk itu mengambil jirim dan awak. Ini payah sikit. Apa dah? Makhluk dari segi fikiran kita, bila sebut kata makhluk ni, dia tak lepas daripada dua perkara. Apa dah? Jirim dan awal. Apa jirim awal? Jirim itu sesuatu mamala'al faragha, perkara yang mengambil ruang dan tempat, itu kita panggil jirim. Perkara tiap-tiap sesuatu perkara yang mengambil ruang dan tempat, itu kita panggil jirim.
Adapun arad itu sifat bagi jirim. Maka kita maklumlah ilmu dhauri. Makhluk ni memang tak terlepas dulu lagi. Tak perlu kita berfikir, orang tanya kita ni, makhluk ni dia jirim mana? Jangan nak fikir kan. Dia tak tahu. Memang disebut makhluk ni, dia tak lepas dari luka. Jirim dan arad pun tu ya. Itu bagi ilmu dhauri. Ilmu dhauri. Jadi baik. Itu yang pertama. Kita kata ilmu nazari. Ini payah sikit. Ilmu nazari apa? Ma yahtaju ila fikratin wastidlali. Perkara yang berhajat kepada fikir dan mengambil dalil. Lawan lagi dhauri. Ini ilmu nisbah makhluk ni. Tuhan yang ambil mula lagi ilmu ni. Ini nisbah kita. Bila sebut ilmu nazari, perkara yang berhajat kepada berfikir dan mengambil dalil, maka itu kita panggil ilmu nazari. Maka tiap-tiap sesuatu perkara kita nak tahu tu kena berfikir. Sebagai contoh, orang tanya, orang tanya, macam mana kalau kita nak susun jadual, nak susun jadual bulan puasa ni, ustaz-ustaz kita ni nak bagi tajuk sebagainya, kita jawab, itu kena bagi masa sikit sebab kita kena ada perancangan, kena bagi masa nak susun jadual. Itu kena fikir lah. Kena berfikir. Orang kena fikir lah. Ilmu yang kita nak tahu, dia tu kena fikir. Dia tak boleh sekali mesti tak ada ni ustaz ni nak. Dia kena fikir lah. Ilmu kita nak sampai nak tahu benda tu kena berfikir. Dia tak baca lagi. Orang tanya langit duduk kat mana saya nak fikir lah. Dia tak fikir lah. Makan nasi dengan apa dan tangan lah. Itu dia dhauri. Nazari dia berhajat pada fikiran diri. Nampak tak? Contoh kalau ilmu Tuhan, kalau kita nak kaji kata, baik, bila sebut kata ilmu nazari, orang bertanya, Allah Ta'ala tu ada? Kita menjawab ada. Mana dari kata Allah Ta'ala? Kita menjawab alam ini. Kemudian sebab apa alam ini boleh ada? Kita nak jawab terus tak boleh tak? Dia kena fikir dan mengambil dalil. Kena cek dalil. Kalau kita menjawab, kalau nak kata sebab apa alam ini, kerana alam ini menunjukkan ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, kalau tidak ada alam ini, maka macam mana Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini? Kita pun bagi dalil-dalil sebagainya. Dia kena mengambil dalil, kena cerita dalil, kena mencarikan bukti nak tahu. Itu bagi ilmu nazari. Kita buat ilmu nazari. Orang belajar sains, dia letak air dalam tu, dia kaji, dia fikir, dia faham. Ilmu nazari bukan ilmu daruri. Ilmu daruri kita pernah kata tak perlu bahajat pada fikir, tak perlu bahajat pada cek dalil. Dan cek bukti tak payah. Dengan sendiri kita, orang tu kalau orang tak biasa, orang kata dia kata orang tu tak apa nak cerdik, dia tahu kan ilmu daruri. Ilmu nazari yang payah. Itu nisbah makhluk. Itu nisbah makhluk. Nisbah Tuhan, kita maklum dia tidak ada ilmu daruri, dia tidak ada ilmu nazari. Dia tidak ada, dia tahu tu dengan ketiadaan berfikiran. Dia tak ada. Habislah kita pun saya dah berfikir ilmu daruri, tapi ilmu daruri pun nisbah kita pun nisbah makhluk je. Sekarang mana kita tahu je, bukan semua juga. Baik, kita tengok kitab. Dengan dan tiada dengan fikir dan nazar. Nazar tu apa? Nazar ni pandang dengan mata kepala, pandang dengan tirikan mata.
Pandang dengan tindikan mata. Itu panggil nazar. Baik. Itu dipanggil nazar. Jadi Tuhan tu dia mengetahui dengan ketiadaan nazar. Nazar ni dia fikir dengan tidik dalam hati. Allah nazar renung. Nazar ni kalau masa kita ada renung. Tuhan bukan begitu. Dengan renungan lama nazar. Baik. Lawan bagi sifat ilmu. Jahil. Apa maksud jahil? Artinya tiada tahu suatu, atau tahu tapi tiada betul dengan hakikat. Tengok maksudnya, tengok. Jadi sebab jahil apa? Tiada tahu sesuatu. Itu lawan bagi sifat ilmu. Tidak mengetahui sesuatu perkara itu dikatakan jahil. Satu. Atau tahu, dia tahu juga, tapi tiada betul dengan hakikat. Ini hakikat. Ini panggil apa ni? Tulis itu. Dia panggil jahil murakkab. Ini banyak. Jahil murakkab. Jahil yang bersusun. Dia tahu tapi tak betul dengan hakikat. Ini banyak orang ni banyak memandai-mandai. Jawapan tu tak kena. Duk pandang betul kata. Tu nak tanya apa tu? Bazar kat mana Dia buat yakin. Tu bazar pada kamu. Tapi tak betul dengan dia. Padahal bazar kat belakang. Dia kata kat depan. Kan tak bercanda. Ni panggil jahil murakkab, jahil bersusun. Dah tak tahu, buat tahu. Ahli bahaya. Zaman sekarang banyak ahli yang murakkab. Kalau jahil tak tahu langsung, dia panggil jahil basik. Sebab tu dia kata jahil tak tahu sesuatu dengan jahil. Apa dia kata? Dia kata tahu tapi tak ada betul dengan hakikat. Maka dua tu dia panggil jahil apa? Dia panggil jahil jahil ini jahil basik. Jahil basik ni jahil tak tahu apa, kosong. Tapi kalau jahil murakkab ni bahaya ni. Betul tapi tak kena dengan hakikat benda. Bukan betul lah, buat tahu lah. Murakkab ni basik. Lebih jadi jahil basik daripada jahil murakkab. Jahil basik ni satu lapis jahil je. Orang tanya kita, betul bazar kat mana? Saya tak tahu kan. It's not fine. Tapi kalau tanya jahil murakkab, ada masalah. Tu bazar kat mana? Depan tu. Dia pun pergi, tak kena ni. Ya awak yakin betul. Tapi betul tu dengan ketiadaan kena dengan perkara hakikat. Dia tahu tapi tak betul dengan hakikat benda. Ini banyak orang kita zaman sekarang ni kalau buat hukum itulah. Buat hukum, dia jawab ni, saya rasa macam ni, rasa-rasa ni bahaya kalau buat hukum ni. Kita nak betul dengan diri perkara. Bukan betul dengan tidak betul, dengan diri perkara tak betul dah. Betul cakap dia. Cakap dia kena orang tu sana. Tapi dia tak ada. Ini dia panggil jahil murakkab, jahil yang bersusun. Dah tak tahu, buat tahu lah. Ini panggil murakkab. Jahil yang berlapis-lapis, jahil yang bersusun. Ini kita takut na'udzubillah tadi. Jadi makhluk tu memang ada sifat murakkab, dan murakkab tu ada.
Contoh kalau orang setengah kata kalau orang kampung tu lagi bagus, dia panggil jahil basi kan. Orang kampung tak tahu. Tak tahu semua, saya tak tahu semua. Betul? Sebab apa? Dia tak tahu tak apa. Tapi kalau dia melangkah, dia boleh menyesatkan orang lain lah. Nampak tak? Boleh mana? Dah tak tahu tapi buat-buat tahu, lagi pula boleh menyesatkan orang lain. Sebab tu dia kata apa? Betul tapi dengan jangan tahu, dia tahu tapi tahu, tapi cara betul dengan hakikat benda. Tambah sikit, dengan hakikat benda. Hakikat perkara tu tak betul. Dia tahu saja je. Dia dengar kata ada bazar dekat kawasan ni, tapi tempat kat mana dia tak tahu. Dia ambil situ ni. Jadi Tuhan tu mustahillah daripadanya tidak tahu sesuatu perkara. Kalau tak tahu sesuatu perkara tu dia panggil jahil basir. Asal basir ni jahil satu peringkat, jahil mendalam, basar, hamparan. Basir jahil satu lapis. Nombor kami 2 lapis. Dia pun tak betul. Dia tak betul dan juga tak betul dengan orang lah. Orang lain pun tak betul juga. Ini nak menjalani. Baik, habis. Mustahil ia jahil. Mustahil ia Allah itu jahil. Wajib tahu selama-lamanya. Bila sebut wajib tahu selama-lamanya apa? Sentiasa tahu ni maksudnya apa? Wajib ada sifat pengetahuan selama-lamanya. Tambah sikit, nanti dapat tahu juga. Wajib ada sifat pengetahuan selama-lamanya. Sebab kita terima itu, tuan-tuan. Kalau sebab wajib tahu tu kena pada takluk dia. Kita nak yang ada sifat ilmu selama-lama tu sifat apa? Sifat pengetahuan yang selama-lama ada tu. Selama-lama ada tu sifat pengetahuan tu yang ada di zat Allah, sifat ma'ani tu. Tu dia. Baik. Kemudian dia kata lagi, ada pun tanda tahu Allah Ta'ala itu. Ada pun tanda kata Allah Ta'ala itu ada sifat pengetahuan tu. Kata sifat ilmu tu lah. Tahu dengan sifat ilmu. Tahu dengan mana sifat ilmu. Ada pun tanda tahu Allah Ta'ala ini ada sifat ilmu Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Sebab apa? Sebab dalilnya kenapa dia kata makhluk ini? Kerana kalaulah kita kata Allah Ta'ala tidak mengetahui makhluk ini, maka Allah Ta'ala itu jadi jahil. Bila jadi jahil, maka lemahlah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadi lemah pula sebab dia jahil. Bila jadi jahil, dia tak tahu macam mana dia nak menjadikan makhluk ini. Nampak tak? Itu dia punya hawan, dia dalil. Habis itu kan, di sini dia tidak menyatakan takluk bagi sifat ilmu. Dia tak ada cerita. Baik, takluk sifat ilmu ni dia tulis. Dia takluk sifat ilmu. Allah Ta'ala mengetahui dengan segala perkara yang wajib. Tulis tu. Allah Ta'ala mengetahui dengan segala perkara yang wajib dan segala perkara yang mustahil, dan segala perkara yang mustahil, dan juga perkara harus, dan juga perkara harus. Baik, ini nak cerita lagi.
Apa maksud kata Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang wajib, mengetahui perkara yang mustahil, mengetahui perkara yang harus? Ini perlu dibahaskan. Apa maksud kata Allah Ta'ala mengetahui dengan segala perkara yang wajib? Itu kena bahas. Maksud kata Allah Ta'ala mengetahui dengan segala perkara yang wajib, apa dia perkara yang wajib? Sifat yang wajib apa dia? Iaitu zat dan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tahu kata zat dan sifat ma'ani dia tu wajib ada. Tulis tu. Allah Ta'ala mengetahui zat dan sifat ma'ani Allah Ta'ala itu wajib ada. Terus kita mengatakan segala perkara yang wajib. Wajib apa? Jadi tahu kata zat dan sifat ma'ani Allah Ta'ala itu wajib ada. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Terus kata Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu kata zat dia ada. Allah Ta'ala tahu kata sifat kudrat, ilmu, yang bersifat kudrat, sifat iradat. Tahu kata ada. Tahu tu yang jalan ada. Sebab dia kalau cara kerjaan besar kan, kalau kita kata sifat kudrat tadi apa? Takluk tak? Taksir. Kalau sifat iradat takluk tak? Tafsis. Kalau sifat ilmu, dia panggil sifat ilmu dia panggil takluk inkishaf. Takluk inkishaf. Apa maksud takluk inkishaf? Apa maksud makna takluk inkishaf? Takluk inkishaf ni makna nyata dalam ilmu Allah Ta'ala. Nyata bagi sifat ilmu Allah Ta'ala kata perkara yang wajib. Nyata bagi segala sifat ilmu Allah Ta'ala itu kata nyata kata perkara yang mustahil. Artinya nyata. Nyata bagi sifat ilmu Allah Ta'ala perkara yang harus. Artinya nyata tu. Nyata. Jelas. Itu inkishaf. Tengok. Nyata bagi sifat Allah Ta'ala, sifat ilmu Allah Ta'ala tu. Nyata apa? Nyata kata Allah Ta'ala tahu kata zat dan sifat ma'ani dia wajib ada. Itu satu. Yang kedua, mustahil. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil. Apa maksud Allah Ta'ala mengetahui perkara yang mustahil? Maksud kata Allah Ta'ala tahu mengetahui sifat yang mustahil dengan makna nyata bagi Allah, nyata bagi sifat ilmu Allah Ta'ala itu tiap-tiap perkara yang mustahil. Apa yang tiap-tiap perkara mustahil bagi Allah? Lemah, jahil, buta, tuli. Allah Ta'ala tahu tak kata sifat lemah itu? Tahu. Allah Ta'ala tahu kata nyata bagi sifat ilmu Allah Ta'ala itu kata nyata apa? Nyata kata sifat diri, sifat jahil. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Itu sama. Dan juga Allah Ta'ala tahu juga sifat jahil itu tidak boleh ada pada dia. Allah Ta'ala tahu juga. Itu yang maksud kata Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang mustahil. Maksud mengetahui dengan perkara mustahil, Allah Ta'ala tahu kata sifat jahil itu tidak boleh ada pada diri dia. Baik. Kata ulama, Allah Ta'ala tahu juga kalaulah sifat jahil itu ada pada dia, dia nak jadi macam mana, dia tahu juga. Tapi benda itu tak berlaku. Tapi dia tahu.
Nak kata perkara mustahil tu apa tahu? Kita tak tahu tuan-tuan. Kita ni kalau kata penyakit kena kat kita, nak jadi macam mana tak tahu, mati ke hidup tak tahu. Tuhan dia tahu perkara mustahil. Diri sifat mustahil dia tahu. Diri jahil tu dia tahu kan? Dan diri jahil tu tak boleh ada pada dia tahu. Dan diri jahil tu kalau ada pada dia nak jadi macam mana, dia tahu juga. Tapi tak boleh berlaku. Nampak tak? Sifat ilmu Allah Ta'ala itu meliputi semua. Jahil lemah. Tengok, nyata bagi sifat ilmu Allah Ta'ala kata lemah itu, diri lemah itu Allah Ta'ala tahu. Nyata bagi sifat ilmu Allah Ta'ala jahil lemah itu tak boleh ada pada diri dia. Nyata dengan sifat Allah Ta'ala. Nyata juga kalau lemah itu ada pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala nak jadi macam mana, Allah Ta'ala tahu juga. Nampak tak? Kita ni setakat tahu kata penyakit COVID ni macam sial. Tahu kata memberi mudarat, tapi tak tahu kalau kena pada diri kita nak jadi macam mana. Kita tahu tak? Tak tahu. Itu kita kata ilmu kita tak meliputi. Ilmu Tuhan dia meliputi semua. Diri benda dia tahu. Dan diri benda tu dia boleh tahu kata tak boleh ada pada diri dia. Kita ni memang kita kata COVID ni tak boleh ada pada diri saja. Tapi kau pun nak kata Allah Alam, nak macam jadi. Nampak dia kata. Nampak ni Itu maksud kata Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang mustahil. Itu dua dah. Yang ketiga, Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang harus. Tadi apa maksud kata Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang harus? Apa maksudnya? Allah Ta'ala mengetahui dengan perkara yang harus dengan mana Allah Ta'ala mengetahui kata adanya makhluk ini. Ada perkara harus. Sebab makhluk ni kan harus. Boleh terima ada, boleh terima tiada. Jadi Allah Ta'ala tahu kata makhluk ini boleh ada, boleh terima ada, boleh terima tiada. Itu yang dikatakan tahu. Macam mana tahu? Nyata. Itu kisah. Nyata bagi sifat ilmu Allah Ta'ala tahu kata makhluk ini boleh ada. Itu perkara yang harus. Nampak kan? Saya nak di situ. Itu dia panggil sifat ilmu. Sifat ilmu. Jadi takluk ketiga-tiga tu dia panggil di atas, mengetahui itu di atas jalan meliputi. Meliputi di atas jalan tafsir. Jadi Allah Ta'ala mengetahui, dia meliputi di atas jalan terperinci. Kita ni tahu kita ni tak terperinci. Ustaz pun ada terperinci semua. Dah. Setelah tu tak terperinci lagi. Dan tahu kita ni tak terperinci. Dakwaan kita saja kata terperinci, padahal tak terperinci pun. Banyak tertinggal pun. Kalimah ni saya tertinggal ni banyak. Malahan ini saya shortcut pun. Contoh nama cuma dakwaan kita. Dia kata orang tu mengajar detail, dia mengajar dia buat kereta tu, dia masuk kita detail semua, bersih semua. Dakwaan kita saja, tahu kita tu, secara kita tu kita kata detail. Walhal tak detail pun, hawa-hawa kecil-kecil kita tak tahu pun. Pokok dia tak berkium kan, kita tak tahu berapa bawah dia, tak tahu lagi. Contoh nampak tak? Jadi tahu kita ni tak detail. Pengetahuan kita ni tak meliputi. Pengetahuan Allah Ta'ala itu meliputi di atas setiap aspek. Apa? Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Semua Allah tahu. Nampak ni
Terus saya. Baik. Habis itu, itu yang maksud kata meliputi. Jadi Allah Ta'ala mengetahui itu dengan ketiadaan tersembunyi, dengan ketiadaan jahil. Tahu kita ni didahulukan dengan jahil. Kita tahu sekarang ni terdahulu dengan jahil. Tuhan dia tidak terdahulu dengan jahil. Tahu dia tu selama-lama. Kita tahu dengan didahulukan dengan jahil. Baik, tengok. Kemudian sifat ilmu ni, kata ulama, dia paling takluk apa tu? Jadi sifat ilmu tu dikatakan dia ada satu takluk. Tadi macam sifat kudrat, kita maklum takluk, sunul qadi, tanjizi, tadi hadis. Kalau takluk sifat iradat, sunul qadi, tanjizi qadi. Ada pun sifat ilmu dia ada satu takluk. Apa dia tulis? Iaitu takluk tanjizi qadi. Tulis takluk tanjizi qadi. Satu je. Suli qadi tak ada. Sebab apa dia kata suli tak ada? Kenapa kita kata suli tak ada? Kalau kita kata Ustaz, kalau tak suli qadi tu kena juga Ustaz. Sebab kita dekat sifat ilmu dia tidak ada takluk suli qadi. Dia hanya ada takluk tanjizi qadi dan sebab kalau tak perlu buat perancangan. Tak perlu buat perancangan. Habis suli qadi ada batu je, itu bukan perancangan. Sebab kita tak maklum suli qadi maksudnya padan dan patut boleh Allah Ta'ala menentu. Masalah dia tahu ni, dia tak ada tentu lah. Dia tahu ni, dia tak ada kan boleh Allah Ta'ala tahu. Dia tak ada lah. Sebab apa dia kata? Sebab Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala, dia meliputi jangan 3 perkara. Apa dia? Perkara wajib, perkara mustahil, perkara harus. Tak boleh kita kata ni padan dan patut Allah Ta'ala tahu tu sejak azali. Allah Ta'ala asal pada patut pula. Sebab kita maklumkan ilmu Allah Ta'ala mengetahui ke semua, meliputi semua perkara. Apa maksud meliputi semua perkara? Meliputi ada perkara yang wajib, meliputi ada perkara yang mustahil, meliputi ada perkara yang harus. Dan tak ada lagi istilah padan dan patut, tak ada lah. Sebab tu kita satu je. Sebab dia tahu ni, dia tak melibatkan dengan perancangan, tak ada. Dia tak ada padan patut, tak ada. Dia tahu tu masih tak ada lagi lah. Sebab sebelum nak kehendak dia kena datang dengan sifat ilmu dulu. Allah Ta'ala nak kehendak kata si Ahmad nak dilahirkan pada tahun 2020. Allah Ta'ala tahu tak? Tahu tak? Mesti dah tahu. Mesti dia tahu dulu maknanya baru dia kehendak. Tak dapat lagi. Ini sifat ilmu tu dia mengikuti semua. Tu dia habis itu. Sebab tu dia kata sifat ilmu tu dikatakan ada satu takluk, iaitu takluk tanjizi qadi. Apa? Tahu tu sedia kala lagi. Tu tanjizi qadi. Tahu tu pada sedia kala lagi. Tu dia baik. Habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Kita lihat ni. Dan hayat arti hayat hidup. Dia apa? Hidup dengan sifat penghidup. Tulis itu. Hidup dengan sifat penghidup. Hidup dengan mana sifat penghidup. Hidup dengan mana sifat penghidup. Penghidup. Hidup dengan sifat penghidup. Apa maksud penghidup?
maka hidup Allah Ta'ala itu tiada dengan nyawa. Tengok. Jadi hidup kita makhluk dengan nyawa. Hidup Tuhan bukan dengan nyawa. Hidup Tuhan dengan sifat penghidup. Kalau nyawa-nyawa ni, kalau orang belajar ilmu maklumat, dia panggil jauhar mujarradah. Ini kalau pakai sikit lah. Nyawa ni dia tu dikatakan masuk dalam jauhar. Satu dia kata nyawa tu dia ada, tak rasa pun nyawa tu mana tak? Orang tak rasa sebab dia benda jauhar. Sekalipun kita kata dia tak boleh terima bahagi, sebab dia boleh terima bahagi. Ya. Nyawa dengan roh ada tak? Ha? Nyawa dengan roh. Nyawa dengan roh. Beza. Dia kalau nyawa dia kalau hakikat dia roh lah sebenarnya. Nyawa dia bahasa Melayu, roh bahasa Arab. Dia roh. Kita panggil nyawa. Roh dia juga. Roh bahasa Arab. Yang di kitab ni disebut terjemah ni. Dia terjemah pada Jawa ni. Sebab kalau nyawa ni sebenarnya roh. Sebab tu dengan roh ni benda panggil jauhar mujarrad. Sama dengan nyawa lah. Nyawa tu dia roh. Tapi disebut roh ni ada ke tak ada? Ini ulama bahas. Benda wujudi ke apa yang dibagi? Agak-agak lah. Benda wujudi ke apa yang dibagi? Roh ni benda apa yang dibagi ke benda wujudi? Dia mesti benda wujudi. Sebab kita kata tak nampak pun, memang tak nampak. Tapi tahu dan tak ada. Dalil mana dalil? Dalil dia keluar dah, buat mati. Orang tu mati. Dalil buat. Maksud benda tu ada. Tapi kita tak tahu dulu kat mana. Nampak tak? Sebab tu ada setengah tu dia kata, ada setengah orang tu dia kata Allah Ta'ala tu hidup dengan roh yang qadim. Tak ada. Semua roh pun tak ada. Ya. Binasa. Roh sebut dalam kitab Fajr dan Farid, dia tidak akan binasa pada hari kiamat. 10 perkara yang tidak akan binasa pada hari kiamat ada kitab Fajr dan Farid. Salah satunya roh. Dan juga tulang sulbi, syurga, neraka dan sebagainya. Roh itu tidak akan binasa. Yang binasa jasad tubuh ni binasa. Jadi maka kita kata roh ni dia tidak akan binasa. Dan juga tulang sulbi kecil. Saya dulu soalan ni popular waktu saya sebelum saya jadi imam. Dulu pernah dulu waktu kita tak lagi pondok lagi lah, lagi sekolah dulu, lagi lepas di rumah. Masa tu tak ada cita-cita tinggi sangat. Saya lah dulu Lalu tu pergi minta diri imam dengan Jais. Dia tahun 2004, 2004 tu lama lah. Minta tu imam yang interview saya tu hidup lagi nama apa ni, imam tuan nama tu yang baca Quran balik dia belakang apa nama tu, imam besar dulu, bukan imam tadi, imam muda ni. Nama apa dulu hidup lagi dia tu. Dia tua. Nama apa imam tu? Imam besar dia tak ingat nama yang Ustaz. Muhyi. Kata Muhyi dia hidup lagi tu. Dia lantar sikit dengan dia dalam mahuk, dia tak boleh lagi. Saya kenal dia tu. Dia cengih sikit tu. Jadi dia tanya saya soalan, apakah perkara yang tidak akan binasa pada kiamat? Dia kata 10 perkara, sebutkan satu. Saya satu pun tak sebut. Bukan tak sebut, satu saya sebut, satu pun tak ada. Satu pun tak ada. Saya sebut imam adil lah, apa saya sebut berapa ni tak ada. Dia kata awak ni memang betul nak jadi imam. Dia kata apa? Memang betul, sebab apa? Dia tanya imam, kita tanya tadi, kita boleh jawab. Memang nak jadi imam. Tapi bila tanya PK, tak boleh jawab. PK tu boleh sikit dia jawab. Tak boleh jawab.
Kalau tanya umat apa semua saya jawab ni. Kita bidang hatu dah. Bidang Quran Sunnah hatu dah. Untuk ukuran haji dah. Tahu mereka tak tahu apa dah. Gelap dah. Dia kata apa dia kata? Awak ni umur muda lagi. Umur 20. Dia kata muda lagi. Duit mengaji. Dia kata orang yang interview ni semua ingat degree. Saya kata nanti tak tak lepas kan? Tak lepas lah. Dia kata biar awak sambung lagi ke, biar aku patut awak pergi kan sambung ke pergi ngaji pondok kan. Dia sebut pondok kan, saya cakap tu pondok. Apa dia pondok ni? Kita dah KL. Balik tu memang dah confirm tak dapat. Kita dah jangka kita tak dapat. Dia dah masuk kita. Lepas tu cakap apa? Sehingga orang tu dia esok saya nak cek kat pondok kat Kelantan. Pondok mana tak tahu. Naik bas tu saya kata naik bas tengok. Saya nak tanya pergi kat pondok mana, saya pergi pondok tu. Memang betul. Saya pergi pondok tu, jalan tu, saya masuk jalan kaki, masuk dalam kat Masjid Putih tu, jumpa pondok tu. Saya masuk pondok tu, saya kata mak dia asal tipu-tipu nak lagi 3 bulan. Tipu orang tua. Duk niat pun nak 3 bulan. Tapi tak jadi 3 bulan, dia nakal lebih lagi. Sebab apa? Saya belajar kata bahawa saya jumpa dalam kitab Farid Farid ada 10 perkara. Salah satunya roh. Tapi masa dalam 2-3 bulan tu awak kena uji. Apa dia? Imam telefon balik tak ada. Kata Ustaz minta maaf. Apa dia ni? Ini nazir daripada Masjid Subang Jaya, Masjid Al-Falah. Ustaz diterima jadi imam dan ditawarkan juga untuk menjadi guru kafah. Saya kata saya tak dapat lah. Itu imam tu dah masuk dia. Dia kata duduk banyak tak ada diri imam kan. Dalam 50 orang ada 2 orang ustaz, salah seorang terpilih. Saya kata tak apalah, saya tolak. Saya sanggup pergi belajar. Aku dia cek duit, dia pun cek duit, aku bapak aku dia salah. Saya kata tak apa, bapak aku banyak duit masa tu saya dekat kan. Dia kata biarlah, bapak saya masa tu hidup lagi. Dia kata nak belajar. Saya pun ingat tak ada imam, tak ada pun duk tutup lagi pun. Tu kisah ni kita boleh tahu kata soalan tu mau ingat Imam Osman apa nama? Imam Salah apa? Ustaz Osman. Mau ingat dia punca saya pergi di pondok tu dia dengan sebab dia. Kalau saya tak pergi pondok, punca dengan sebab dia. Dia basuh saya tu, saya pun tinggal tu. Lepas tu saya tak jadi imam. Tak jadi imam. Sampai nak ikut kalau tak mau jadi imam. Bukan apa, kita dah atau kita kodam semua. Tapi nak jadi imam boleh, maksudnya dah tu dah tak. Imam Osman pun ingat. Ustaz Osman tu. Ustaz Osman tu? Ustaz Osman tu. Dia baca Quran tu. Dia baca Daun Mahmud dekat Majlis Negeri. Saya jumpa dah lagi. Dia pun tak ada apa lah. Dulu masa tu. Jadi sebab itu kita boleh tahu 10 perkara yang kita akan menyaksikan. Salah satunya roh. Syurga, neraka, sirat, apa yang sebagainya. Kalau tak ngaji kitab pun saya tak tahu. Baru tahu benda tu. Kalau dia sebut ikut-ikutan Imam Adil lah apa lah, memang tak betul lah. Tunang Sulbi tu nombor 1. Tunang Sulbi itu tak akan menasib. Baik habis. Itu permulaan dengan jasa ni juga saya pun alhamdulillah kalau ada saya pun kalau tak ada itu saya tak jadi orang. Betul saya katakan jadi lain duduk itu habis itu. Qala al-musannif rahimahullah. Dan nafas. Jadi Allah Ta'ala hidup bukan dengan nafas. Nafas ni kita panggil apa? Kalau orang tadi panggil nyamuk. Nyamuk tu ada panggil. Tapi masa dah lama tak ada nyamuk dia kata. Dia panggil tak ada nyamuk, tak ada nafas. Kalau kita tak ada nafas kan, orang tak kata, dia tak kata saya tak ada nafas, dia tak kata itu. Orang tadi kata apa? Tak ada nyamuk ni. Tak ada nyamuk. Bukan tak ada nyamuk, bukan tak sempat nyamuk. Maksud tak ada nafas. Tapi maksudnya ada nyamuk tak? Sana nafas ada nyamuk. Orang kata orang tadi dia kata kalau orang getah pun dia tak sempat-sempat dia panggil juga tak ada nyawa. Kan tak ada nyawa tak mati juga. Dia ada setengah-setengah tu. Ada setengah kalau orang dulu dia itu. Baik. Jadi Allah Ta'ala dia hidup bukan dengan nafas dan tiada dengan makan dan minum. Tengok
Kita tengok, kita hidup dengan makan minum. Betul tak? Cuma makan tak minum. Sebab tu ulama ada kaji manusia pada adat, kalau 3 hari tak makan tak minum dia akan mati. Pada adat. Orang tak pisang ke tak pasal Islam lah. Pada adat 3 hari tak makan tak minum langsung dia akan mati. Pada adat. Tapi adat boleh menyalahi. Kadang-kadang 7 hari tak mati pada tak makan apa boleh berlaku. Tapi kita pada adat. Manusia makhluk, manusia kita bukan makhluk. Kalau ada binatang tu dia berapa hari ada, tengoklah dengan spesies binatang kan. Kita makhluk ni pada adat ulama kaji 3 hari 3 malam tak makan tak minum dia akan mati. Tapi boleh menyalahi kan, kalau tengok ketahanan orang pula kan. Tapi pada adat. Jadi nak kita kata Tuhan tu dia hidup bukan dengan makan dan minum. Itu sifat makhluk. Dikaitkan dengan itu sebab dia sebab dikaitkan dengan hidup tu. Dikaitkan dengan Allah tu hidup. Baik. Kemudian sebab tu kita kata Allah Ta'ala tu dia tak hidup dengan roh, dengan nyawa. Walaupun kita kata, kalau orang kata roh tu roh kodi kot, tak. Walaupun roh kodi sekalipun Allah Ta'ala dia tidak hidup dengan roh kodi. Baik. Baik, tengok. Kemudian lawannya lawan bagi hayat mati. Apa mati? Mustahil ia Allah mati. Hanya wajib hidup selama-lama. Apa maksud hidup selama-lama? Yang hanya wajib Allah Ta'ala itu ada dengan sifat penghidup selama-lama. Wajib Allah Ta'ala itu ada sifat penghidup selama-lama. Itu maksud kata wajib hidup tu. Tak boleh hidup macam kita hidup. Tapi hidup dengan sifat penghidup. Kita hidup dengan nyawa. Kita ni hidup dengan nyawa dengan roh. Tuhan bukan hidup dengan nyawa. Kita hidup dengan nafas. Apa maksud nafas? Dengan mengeluarkan angin. Apa nafas kan? Angin. Nafas. Asal nafasnya bahasa Arab. Tapi untuk guna nafas-nafas. Saya bernyawa, saya tak ada angin. Kalau cakap itu bahasa Melayu tak faham lah. Itu kan? Ruhi itu, ruh aku itu apa? Fanafakna fihi min ruhi. Aku tiupkan pada Adam ruhi. Apa maksud ruh Allah? Ya, maksudnya di situ aku tiupkan ruh ini, aku tiupkan, aku ciptakan ruh. Aku ciptakan ruh kepada Nabi Adam. Kalau dia dalam tafsir itu dia ada banyak. Kalau dalam turun dia ada budi tafsir. Kata selama maksudnya aku cipta roh, aku masuk roh dia, aku cipta roh aku tu bukan kalau ada roh tak. Aku cipta, aku tiupkan roh ni, aku jadikan satu roh yang kepada Nabi Adam. Ada satu tafsiran. Aku tiupkan, aku tiupkan satu roh yang aku tiupkan satu roh kepada Nabi Adam. Lepas tu kata ayat Quran ni dia tak boleh guna apa ni? Dia tak boleh kita guna ayat tafsir zahiri. Yang tak ada zahir. Tak boleh kita guna zahir. Dia kena takwil. Kalau benda ayat-ayat mutasyabih kena takwil. Macam tadi kan? Falabah tu kata aku tiupkan roh aku. Macam ni? Tuhan tu roh. Jadi roh Tuhan tu masuk dalam Nabi Adam. Kalau faham tu. Sedangkan dia hazafkan Allah. Kalau nak ilmu nahwu hazafkan Allah. Maksudnya aku tiupkan roh ni, aku tiupkan dan menjadikan satu roh. Nampak tak? Ja'ala. Pada Maryam fanafakna fihi min ruhina. Min ruhina. Min ruhina. Pada Maryam. Pada Fanafakna fiha min ruhina. Fi ruhina. Ruhina itu apa? Jadi roh kami itu bukan kata roh Tuhan. Kami jadikan. Karena itu nak mentakzimkan saja.
Sebab dia lafaz na dalam Quran, na tu itu dengan makna nak ta'zim, nak membesarkan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala puji Allah Ta'ala, besarkan dia. Tu. Baik, tengok. Dia kalau dalam tafsiran surah Baqarah, saya pernah baca tafsir Quran. Di tafsir Quran ni bukan orang duduk dalam ni dalam sana tafsir ikut mulut dia. Tafsir ni dia kena cermat semua. Kalau tafsir orang Islam tu bukan baca tafsir Islam dia. Tafsir tu kena ambil tafsir dan tafsir suami tafsir suami jalan lain. Ambil suami tafsir tu ambil dia apa maksud dia. Ambil tafsir pada tafsir Qazi, letak kat situ. Kalau saya belajar dulu kelas tafsir, saya ambil tafsir tu 2-3 tafsir tak lagi belajar. Tapi itulah, kalau kita belajar tafsir sudah sekali tu 2-3 ayat, tapi cerita banyak lah. Cerita dalam banyak tafsir tu. Itu buat tafsir. Ni bukan kata bukan bismillah, betul tak? Itu terjemah bukan tafsir. Dia tafsir ni kata, okey, mengikut pendapat ni, kata setengah ulama, macam ni. Itu buat tafsir. Kalau kita guna akal fikiran kita, ayat kita, itu bukan tafsir. Itu tafsir birra'i kita lah, bukan tafsir ulama dulu. Ulama dulu dia birra'i kan dimaksud. Birra'i pun seperti kita kata Imam Fakhruddin, itu tak apa tafsir birra'i. Ra'i dia pun dengan kita jauh beza. Dia Imam Fakhrul Razi bukan imam saja, bukan nama imam semayang juga. Bukan itu imam tu. Imam Fakhrul Razi itu meliputi berapa ilmu dia tak boleh tafsir tu. Kita maklum nak tafsir Quran ini bukan ilmu. Paling kurang Syiari Juma'a dia kata dia panggil apa? Dia panggil dia tu apa tu mujtahid kan. Mujtahid tu bukan mujtahid mutlak. Satu bidang ke? Itu pun satu bidang ke? Dia berkata tafsir. Boleh jadi dah dia 15 ilmu. 15 ilmu pun dia kena belajar dan juga dia mengkaji semua tafsir. Nampak tak? Itu satu ilmu, bukan semua ilmu. Orang itu dia sebut mujtahid tu. Hebat macam Imam Syafi'i. Bukan itu. Dia ada mujtahid banyak. Dia ada mujtahid mazhab. Dia ada mujtahid mutlak. Dia ada mujtahid satu bidang lain. Kita dah tengok dalam Sufi. Ustaz, kalau macam kita tafsir, kita tafsir mana yang lisan ni kan, yang jawi kan. Maksudnya tak kita nak guna wujud tafsir yang mana? Okey. Dia gini, dia tafsir ni kalau nak tengok ulama-ulama kita nak kaji, kita ambil berapa tafsir birra'i yang dimaksud tu dia tafsir Tabari tu lama lagi. Kalau tafsir birra'i ni kita ambil kalau nak kita nak tengok tafsir tu, contoh kita panggil tafsir apa, kalau Ibn Katsir pula kita tengok pula Ibn Katsir yang sekarang lagi banyak terjemah lah. Terjemah tu banyak dah jatuh. Macam mana saya bukan lagi tidak. Kita maklum Imam Ibn Katsir dia anak murid bagi Imam apa tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Tadi dia ada terkesan, dia ada kesan penulisan, tapi tak semua. Maka bila zaman sekarang ni orang terjemah ni banyak kan cetakan Indonesia ni, cetakan ni kena hati-hati. Sebab tadi Ibn macam-macam. Banyak kalimah buku daripada kita Arab yang asli tu betul-betul banyak buku. Saya belajar dulu bukan yang Rumi, saya belajar yang Arab ni, tafsir Ibn Katsir dengan Babu Ma'awi di Tayyib. Babu Ma'awi tu dia baca tafsir Ibn Katsir, dia ada 2-3 tafsir pula. Dia nak bagi seimbang, takut-takut tafsir Ibn Katsir dari dalam tu lagi. Percakapan ini ada tersalah. Kadang-kadang dia backup dia pula. Macam tafsir Ibn Katsir. Betul kata tu pengunjung bagi seseorang yang itu tu, dia kata kalau orang nak buka pondok mestilah dia boleh mengajar ilmu tafsir. Saya cakap tunggu dekat tempat saya kira banyak orang yang tafsir, banyak buka pondok. Dia kata ilmu tafsir tu kena hati-hati. Itu banyak kan kita tak tafsir Quran kita dah tak boleh. Kita kalau tafsir kita ni, tafsir kita relatekan dengan zaman sekarang tak boleh. Kita nak tafsir ni baca tafsir betul-betul.
Ustaz betul tak? Ha. Dia tafsirkan Nabi Musa tumbuk orang Kipti kan? Ha. Kata Nabi Musa ni samsing kan? Kalau kita terjemah bahasa kita tu terpulang kalau tengok. Samsing. Tapi dia kata samsing tu tengoklah kalau tengok tempat juga. Kalau lu kat KL ni, tengok tu Tuhan tu samsing contoh lah. Tengok tempat lah. Dia kata ni tak ada adab lah ni. Bahasa disebut kalau di sebuah tempat contoh kat Kelantan jauh kan, kalau Kelantan di semua kata lain. Itu kata itu terjemahan apa? Itu terjemahan. Tapi soalan Nabi kita kan dia samsing. Itulah kita nak cakap itu kena ada adab tu lah. Macam ni lah. Nabi kita tuang kampung gitu kan. Nabi Musa tumbuk samsing. Jadi bahasa tu dia itu terjemahan kita. Itu di atas kita punya penyampaian kita untuk kita terjemah tu, itu atas cara kita tu jangan ada lah. Kalau kita tak boleh tafsir, boleh terjemahan. Tafsir ni dia mengikut kata ulama. Kalau dia tafsir macam contoh tafsir jalan lain, kata kita tu memang bagus. Itu memang tafsir muqtabar. Sebab tafsir jalan lain ni dia dua orang yang mentafsirkan Quran, bukan seorang. Sebab tu nama jalan lain. Sebab yang pertama Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia mentafsirkan daripada juzuk pertama sampai juzuk yang ke-13, kata setengah ulama. Kemudian sampai juzuk 13 dia tinggal. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dia mentafsirkan Quran daripada juzuk pertama sampai juzuk 13. Kemudian bila dia mati disambung pula oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Al-Hafiz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dia sambung sampai hadis 30 juzuk. Sebab tu nama dia tafsir Jalalain. Tafsir dua orang yang bernama Jalal. Jalalain tu dua orang yang bernama Jalal. Sebab apa nama dua orang bernama Jalal? Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Dulu orang nama Mesir. Dulu tempat saya pergi lah. Jalaluddin Mahalli nama tempat dia Mahala Kubra kat Mesir. Mahala ni, Mahala Kubra ni tempat ikhwan. Tempat ikhwan kan. Di tempat tu maka kan dia banyak salafi sana. Jadi kalau kita pergi kubur kat sana dia patut suka. Sebab tempat Imam Jalaluddin Al-Mahalli saya pergi sana, saya kata sana tu ni masuk tafsir lah tapi kita tengok lain kat pantai kan. Kita pergi sana tu, tempat tu Melayu tak akan sampai. Semua Allah lah kalau tak sampai. Tapi saya tak sampai tu sebab ada toko yang di situ. Saya dengar toko Kiraat. Ada toko itu nama Kiraat lah. Saya dengar dia asal duduk kat Islam dulu. Mahala Kubra. Tempat tu Melayu tak akan sampai. Kawan saya pergi sana tu ada bas, tapi orang Melayu tak. Dia kata saya, awak pergi sana tak ada Melayu naik bas ni. Saya kata nak pergi toko saya ke sana. Kalau saya bawa kawan saya orang sampai sana, orang sana tak akan tengok Melayu. Kita macam dia jadi dalam. Saya sampai bandar, bukan kampung. Bandar dia kecil lah. Saya turun depan, bandar tu macam sedikit senyap saja. Bukan senyap apa. Tengok depan tak ada orang. Macam mana? Saya pandang belakang, Allah, saya macam artis. Punya ramai orang dekat belakang. Pakai bersuap tepuk tangan, marah tepuk tangan. Rupanya dia kata apa? Anta Yaman, Kuri, Sini, Pakistan, Afghanistan. Dia ingat saya orang Jepun pun ada, orang Cina pun ada, orang Pakistan, orang Malaysia dia tak nampak. Dia kata kau ni Jepun, Sini, kata ni hao, dia kata. Saya tak tahu tu. Lepas saya cakap Arab, dia terkejut. Rupanya kita nak jumpa Syekh kita. Saya setuju hari itu 7 hari makan free. Sebab tuan-tuan, hari pertama makan kedai orang ni dia ajak makan free. Hari kedua makan kedai kawan ni tak sempat nak pusing hati. Sampai takut terasa hati orang. Makan free, saya makan free. Bukan kita makan free. Memang orang sana memang rakyat kamu dia Arab tu Arab Dawi semua tak tahu. Dia pergi kedai-kedai dia makan pizza free. Petang ni makan imbak free. Allah Akbar. Itu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Saya pergi kubur dekat masjid. Itu dah sejalan lain tu. Imam Jalaluddin As-Suyuti nama tempat Asyut, tapi dia bukan di kubur, bukan tanah situ. Dekat Kahirah tempat dia.
Asyuti nama tempat dekat Mesir. Tapi gelarnya Suyuti sebab apa? Sebab nama tempatnya Suyuti. Asyuk nama tempat 4 jam dari Kairah. Saya pergi dah. Tapi kuburnya di Kairah. Jadi tafsir jalan lain tu kita boleh ambil rujukan. Dan itu cantik tafsir. Itulah yang menjadi rujukan utama, sumber utama di pondok-pondok di Malaysia ni lah. Dengan fatwa ni pun begitu juga di situ. Baik, ya. Jalan Suyuti itu bukan Imam Suyuti ya? Imam Suyuti dah. Nama dia Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nama dia, nama penuh Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Ada pun yang kata tadi tu Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Suyuti itu nama tempat, Mahalli itu nama tempat, nama sebenarnya Jalaluddin. Sebab tu terkait tafsir jalan lain. Tafsir bagi dua orang yang bernama Jalal. Kalau soalannya kan berdua nama Jalal. Sebab Jalaluddin Al-Mahalli dia karang juzuk pertama sampai juzuk 13. Tak sepatutnya dia tinggal dulu sampai juzuk 13. Kemudian disambung oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti sampai juzuk ke-30. Yang tak bila tak. Oh, saya tak ingat. Saya tak ingat. Tak ingat. Yang apa tak saya masalah Ibn Katsir kan masyhur lah kami sekarang ni. Tengah top bayar terjemah dia bayar. Geng salah tiba untuk terjemah dia. tapi apa yang Ustaz kata yang berbeza buat satu kata yang tidak boleh baca yang buat satu lagi macam tadi Ustaz cakap apa Ibn Katsir dia anak murid pada banyak. Ya. Kalau ditanya kalau masalah sekarang ni jadi juga Kita maklum. Terus sekarang ada pandangan ada selalu yang apa yang famous lah. Yang cakap apa Imam Ibn Katsir itulah anak murid kepada apa pengikut Imam Syafi'i. Satu dia macam saya contoh tapi tak adalah saya kan. Contoh seorang tu kita kata dia tu dalam mazhab Syafi'i, tapi dalam masa sama dia belajar juga dengan kawan tu. Sebab tu penulisan Imam Ibn Katsir bukan keseluruhan, tidak. Sebab tu kata ulama pada akhir, walaupun kita kata kitab itu dah jadi, tapi dia tu pada akhir sebelum dia meninggal, dia berbalik kepada Imam Ibn Katsir itu, dia mengikut sunnah kita, sunnah jamaah. Yang betul. Cuma penulisan dia ada sedikit, bukan semua. Bukan semua. Cuma dia sekarang kita tengok yang Ibn Katsir sekarang ni banyak kita tu banyak sangat tulisan. Itu takut ditokok tambahkan oleh penterjemah. Dia tak jadi kata orang kata Ustaz dia sahabat semua, tidak. Dalam masa sama dia tidak. Cuma pemahaman yang terkesan. Sebab dia Tok Guru dia. Tok Guru dia. Kalau kita tengok dia dengan Imam Syafi'i jauh. Dia ikut Imam Syafi'i, tapi dia bukan kata dia nak Imam Syafi'i. Kalau kita tengok sebab tu kata Bapak Sirah tu Bapak tu kena tahu dia lahir waktu dia. Imam Syafi'i lahir oleh dia. Sebab Ibn Katsir ni dia dah ada belakang lah. Dia tak sila rakyat. Dia bukan tak sila maksum. Kalau tafsir Tobari dia betul. Kalau tafsir Tobari tu lama lah. Tentu nak tahu, kita nak tahu kata dia anak murid siapa dia. Tengok dia punya Tobakat dia, kelahiran dia tu sama tak? Kadang-kadang orang ni kadang-kadang dia boleh tipu kelahiran. Kalau dia anak murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ni tengok ni anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Kadang-kadang orang tak urut kan. Padahal Imam Hanafi yang kata Imam Hanifah lahir kita. Nampak? Dia tahu. Kalau Imam Syafi'i lahir 100. Kalau Imam Hanafi 60 hijrah. Kalau Imam Syafi'i satu lagi saya tak ingat. Satu lagi saya ingat 150. 150 Imam Syafi'i. Ibn Katsir dia tengok tuan-tuan dia lahir dia. Kalau kita nak kata dia tu anak Imam Syafi'i, nanti dulu. Kadang-kadang orang kalau nak cerita kadang saya terpatin. Kadang nanti dulu tuan-tuan dia jadi lahir kadang 3 lebih 5 yang Imam Syafi'i. Bagaimana? 200 tahun Melainkan Imam Syafi'i hidup lama. Padahal Imam Syafi'i kan hidup sampai 1 tahun tak sampai. Sebab tu kita tengok kadang orang nak cok kita, nak tipu kita pun kita boleh tengok. Kadang dia dengan sebab kelahiran dia boleh tipu kita. Dan habis tu Ini dah sembang lain lah. Bawa kali tafsir banyak sangat. Tapi nak cerita tadi tu
Dah habis. Kita sampai nasional kan? Sampai nasional sejak tengah kan? Padahal mesti Padahal bosor ni. Qala al-musannif rahimahullah, dan sifat sama. Tanda dia dah habis kan? Tanda hidup dah habis kan? Dah baca kan? Baik, tengok sifat sama. Artinya, arti sifat sama mendengar. Maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Tengok dia kata. Baik. Dia kena ingat sifat sama. Allah Ta'ala mendengar dengan perkara yang ada. Tulis itu. Allah Ta'ala mendengar dengan tiap-tiap perkara yang ada. Tulis itu. Saya nak buat. Baik. Apa maksud kata Allah Ta'ala mendengar dengan tiap-tiap perkara yang ada? Bila sebut perkara yang ada, apa maksudnya kita faham? Apa maksud perkara yang ada? Perkara yang wujud. Itu ada. Bila sebut kata perkara yang ada, perkara yang wujudi. Apa maksud wujudi? Perkara yang boleh kita dapat dengan panca indera yang 5. Itu wujudi. Baik. Tuhan, dia tidak mendengar dengan telinga. Sebab dia kata dengan telinga sama. Sebab pendengaran kita makhluk berdasarkan dengan telinga sama, berdasarkan kepada bunyi dan suara. Tulis itu. Makhluk, sebab dia dikaitkan dengan telinga itu sama, kerana makhluk itu mendengar dengan kepada perkara bunyi dan bersuara. Tuhan tidak. Tuhan, dia mendengar dengan perkara yang ada. Baik, saya tanya. Pen ni orang tak dengar? Diri pen orang tak dengar? Dengar? Sebab dia mendengar dengan perkara yang ada. Sebab benda ada. Asal kata benda ada, Allah tak ada dengar. Kita bukan ada sahaja, dia tak ada bunyi, tak ada. Kita bukan bahas itu. Kita, pendengaran kita terbatas kepada bunyi dan suara. Allah Ta'ala, dia mendengar dengan perkara ada. Asal kata benda itu ada, Allah tak ada. Nampak tak? Benda ni ada tak? Ada, Allah tak ada. Diri enjin, Allah Ta'ala dengar tak? Diri enjin, dengar tak? Dengar, bukan ada kata bunyi enjin, saya tak dekat bunyi enjin. Saya dekat diri enjin, Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Sebab benda itu ada. Sebab kita kena ada. Sebab kita nampak dengan panca indera. Sebab kita kena wujudi. Nampak tak? Nampak tak? Takut orang salah faham. Nak dengar macam mana Ustaz? Bukan ada bunyi Ustaz. Bukan masalah bunyi tak bunyi. Kita kata Allah Ta'ala mendengar dengan perkara yang ada. Kita ni mendengar melalui telinga hanya terbatas kepada suara dan bunyi. Itu saja. Tuhan melebihi daripada bunyi dan suara. Apa dia? Asal kata benda itu ada, Allah Ta'ala dengar. Bunyi confirm dengar lah. Sebab kita baca itu kan kita kata Allah Ta'ala mendengar dengan perkara yang ada. Itu dia. Benda yang wujudi. Baik, kita nak tanya. Gerak Allah Ta'ala dengar tidak? Dengar? Gerak dengar. Gerak Allah Ta'ala dengar tidak? Jadi dengar. Jadi dengar. Gerak. Faham soalan lain kan? Kan nak gunakan ilmu ni soalan. Saya tak kata bunyi gerak. Saya kata diri gerak Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? Diri gerak Allah Ta'ala dengar ke tak dengar? Oh tak dengar.
Tadi ada. Dengar. Boleh beli Muktamad. Tadi. Dengar. Dengar. Jawapannya apa? Dengar tak dengar? Tak dengar. Sebab apa? Bukan benda ada. Bergerak, diri bergerak, bukan diri bunyi bergerak. Sebab kata diri bergerak tu tak ada. Sebab faham maksudnya apa? Amrun iktibari, itu bukan benda wujudi. Kan kita kata tadi, Allah Ta'ala mendengar dengan perkara yang ada. Apa perkara yang ada? Benda yang wujudi. Apa maksud benda wujudi? Benda yang boleh dapat dengan panca indera yang 5. Melihat, mendengar, menghidu, merasa, menyentuh. Baik. Bergerak tu disentuh tak? Kita gerak, kaki saya gerak. Kaki gerak. Perkara dengan kaki gerak tak ada. Tu nampak gerak tak? Bukan nampak gerak, nampak ke kaki. Nampak lagi? Nampak lagi sekarang kemas semua Jadi kita kata diri bergerak, Allah Ta'ala tak dengar macam mana. Bukan benda ada. Kita tanya dulu. Benda amrul iktibari faham saja. Nampak ni? Tak faham, dia tanya tak masalah apa. Dia orang kita tauhid, kalau tak faham itu mata increase tu. Dia kita gerakkan masjid kan tak ada. Saya gerakkan masjid. Gerakkan masjid? Saya dari rumah saya gerakkan masjid. Orang tak dengar. Macam mana? Saya gerakkan masjid. Saya bergerak ke pergi masjid. Okey. Jadi orang tak dengar. Allah tak dengar apa? Diri bergerak. Adapun bunyi itu dengar. Bergerak diri bunyi itu kita konfirmasi kita sebab kita diri bergerak. Saya tak kata diri bunyi bergerak. Saya kata diri bergerak. Adapun diri kaki jalan macam itu memang konfirmasi sebab benda ada. Bukan kata benda bunyi dia. Benda asal kata benda ada, Allah Ta'ala ada dengar. Asal kata benda ada, Allah Ta'ala ada dengar. Tu kaedah kita kena pegang. Nampak lagi Sebab tu dia kata apa? Tiada dengan telinga. Maksudnya apa dari telinga? Sebab dengan telinga ni hanya terbatas dengan suara dan bunyi. Ni saya kira melihat tak tu? Ada apa-apa tak tu? Tengok ni depan. Tengok. Sebab tu takluk sifat sama dengan sifat ilmu. Kita ingat sifat hayat tadi ada takluk Hayat ni tak ada takluk. Sifat hayat satu dia tak ada takluk. Apa? Sifat hayat. Sifat Allah Ta'ala yang lain-lain semua ada takluk. Tapi isyaf tak apa kan. Tapi kalau sifat hayat dia tidak ada takluk, dia tak ada kerja. Dia hanya untuk membolehkan sifat ma'ani itu bertakluk tu saja. Dia tak ada kerja Sifat hayat dia tidak ada takluk. Ada pun sifat kudrat, iradat, ilmu, sama', basar, kalam, itu ada takluk, ada kerja. Kalau sifat sama, dia pakai takluk apa? Sama juga takluk inkishaf. Tulis itu. Dia pakai takluk inkishaf. Nyata. Nyata juga, tapi nyata apa? Nyata bagi sifat sama. Allah Ta'ala nyata bagi sifat sama itu. Allah Ta'ala mendengar dengan perkara yang ada. Nyata. Nyata apa tengok? Nyata bagi set ini Allah Ta'ala dengar. Nampak tak? Nyata bagi pen ini Allah Ta'ala dengar. Itu kata nyata. Nyata bagi sapu tangan ini Allah Ta'ala dengar. Sapu tangan Allah Ta'ala dengar. Ya benar dia. Ni kalau kita cerita kat luar ni, dia kata sesat pelik Ustaz ni dia kata Allah Ta'ala tak dengar. Dia kata Allah Ta'ala dengar benda-benda sini. Tak dengar, dia tak ada bunyi. Itu faham. Kita tak mengaji. Kalau kita belajar, kita faham. Lepas tu tahun ini dia serius ni kita kena belajar berguru. Kena ada berkitab. Saya cakap tu bukan ramai yang saya reka tu tak. Saya ambil dalam kitab-kitab yang besar. Saya cakap tadi, contoh kitab Misbah Munir kan, dia sebut
Allah Ta'ala tu mendengar dengan perkara yang ada. Dia semua kita semua boleh tu. Ada semua tu. Cuma kita tak mau ambil kitab tu sebab dia tebal, lambat habis. Itu kita buat kitab untuk tiap bulan. Ni kita untuk apa? Untuk kita daurah, kita kena khatam sekali. Bagi saya faham. Bagi tengok. Sikit lagi. Mustahil, lawan bagi sifat sama itu tuli. Tuli. Mustahil ya Allah tuli. Tapi orang Melayu tu cakap tuli. Saya bilang bila budak tu tak dengar cakap kan, budak ni tuli sungguh. Dia kata kan? Betul. Tapi bukan tuli pekak tu dah. Tapi macam dia budak ni pekak. Tapi orang ni kan, tuli sungguh budak ni cakap tak mau dengar. Yang kata apa? Bukan tuli kata pekak semua dah. Tapi hakikatnya tuli tu pekak. Tuli. Tu tengok. Adapun dalil hanya wajib mendengar selama-lamanya. Apa maksudnya? Allah Ta'ala tu mendengar dengan selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala tu mendengar selama-lamanya. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tu ada sifat pendengar selama-lamanya. Tulis itu. Terus ada sifat pendengar tu. Bukan mendengar secara dengar satu tidak. Mendengar dengan sifat pendengar. Sifat pendengar selama-lama. Itu dia baik. Qala al-musannif rahimahullah. Adapun dalil sama Allah Ta'ala itu firman Allah Ta'ala, Innallaha sami'un basir. Ini dalil. Ini dalil apa ni? Dia panggil dalil apa ni? Dia panggil dalil nakli. Dia panggil dalil nakli. Dia tak datang dengan dalil akli. Sebab dalil akli itu sama juga. Sebab dia datang dengan dalil nakli. Dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran. Dalil yang dinukilkan daripada Al-Quran. Akli ada juga, tapi dia ringkas. Akli itu maksudnya tadi makhluk ini juga. Kalau ikut dalam kitab lain, kalau akli itu disebut panjang. Dia kata ni. Dalil dan menyebut bahawa tiada bersifat. Kalau Allah Ta'ala itu tak bersifat dengan mendengar, dia kata nescaya Allah Ta'ala itu jadi tuli. Bila jadi tuli, maka dia jadi kekurangan. Bila jadi kekurangan, maka seolah-olah Allah Ta'ala itu ada penyakit. Penyakit. Itu dalil aku itu dia boleh lagi. Dan itu dia panjang. Boleh lagi dia. Bila jadi kekurangan, macam mana Allah Ta'ala nak jadikan makhluk ini? Macam mana Allah Ta'ala nak menghilangkan penyakitnya? Itu dalil akli. Yang kita ni tak sebut. Kalau dalil kita Fadilah tu disebut banyak. Kalau kita durus kami kita durus kami. Sama kita. Sama kita. Kalau Allah tu tak dengar tu di sama nama. Sama tu di situ tu lah. Di situ kan. Tapi kalau kita durus kami saya tahu kita tu sedang ada tu Allah. Kita tu tinggi. Sedang ada kemudian khairiah kasih Muhammad Allah pada itu. Ada saya Jumaat kan. Sedang ada kita tu dalil-dalilnya semua cukup. Sebab punya kita tu tidak ada bertinggi. Tapi jemaah itu pun dah mengaji kita ada lebih dalam 20 tahun lah. 20 tahun lagi. Bukan hanya saya. Dia ngaji Ustaz Abdul Fadhani sampai Ustaz meninggal. Lepas tu dia minta sama nanti tak boleh. Kita durus kami. Kita kami oleh paling tinggi. Dia tu level tinggi kita tu. Dia cerita kalau Pak cerita kali hari ni, banyak sampai 2-3 kali. Kalau sifat kalam lagi banyak. Sifat kalam lagi banyak. Dia cerita, ada cerita kisah Nabi lagi, kisah sahabat lagi, dia cerita Allah. Itu memang detail lah, tapi saya tak. Tapi kalau orang tak pernah belajar kita tarik, jangan pergi kita tu.
Dan kitab tu dia tak boleh untuk dibuat untuk bacaan seorang-seorang, tak boleh. Sebab dia salah faham, dia sesat sendiri. Kitab tu banyak. Dia memang tidak Yahudi, tapi baca tu tak faham. Kalau tak ada sebenarnya dia pun tak faham. Kitab tu banyak. Dia pun kitab tu kitab Arab. Dia ambil kitab tinggi, dia ambil kitab Aqidah Nasafi. Aqidah Nasafi dia masuk dalam kitab tu. Oh, tapi kitab ini kitab Yahudi tu, kitab Syedau. Kitab Syedau dia lagi tinggi kitab Aqidah pun tidak ada lagi. Tapi rasa saya duduk ngajar dulu 2-3 rumah tepat. Itu pun boleh doa kalau boleh mantik saya ngajar kitab tu. Tak tahu masa orang senyum habis Bukan orang senyum tak faham. Bukan senyum faham. Kalau ngajar boleh mantik tu semua lari dah. Terbaik habis. Tengok sikit lagi. Sifat basar. Satu lagi sifat basar. Sifat kalam tu baik sikit. Dan basar artinya melihat. Apa maksud melihat? Melihat dengan sifat pelihat, tulis itu. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata dan tiada dengan sebab cahaya matahari dan pelita. Apa maksudnya? Jadi maksudnya Tuhan dia tak melihat dengan ada cahaya matahari. Kita ni melihat dengan cahaya matahari sama. Cuba cahaya. Boleh nampak tak kita? Boleh nampak tak? Boleh nampak? Tuhan dia tidak ada perantaraan melalui cahaya matahari. Dan dia tidak ada perantaraan dengan mata. Sebab tu kita kata, kena tulis sini sama juga. Allah Ta'ala melihat dengan perkara yang ada. Allah Ta'ala melihat dengan perkara yang ada. Allah Ta'ala melihat dengan segala perkara yang ada. Baik, kita bahas dulu. Apa maksud kata Allah Ta'ala melihat dengan segala perkara yang ada? Tadi dengar. Dengan apa? Dengan perkara yang wujudi. Bila sebut perkara yang ada, perkara yang wujudi. Bila sebut benda wujudi, Allah Ta'ala melihat dengan panca indera yang 5. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala melihat dengan perkara yang didapati dengan panca indera yang 5. Baik, kita tanya soalan tak? Kita tanya soalan Bulan pada kelas ni Allah Ta'ala nampak ke tak nampak? Nampak? Nampak. Bulan pada kelas ni Allah Ta'ala nampak ke tak nampak? Tak nampak? Takut juga dia jawab kan. Risau lah jawab Aku jawab salah kaki, aku sesat. Kita bukan muji akidah. Kita tak ikut, kita tanya. Ini Allah Ta'ala melihat tak bulat pada melihat tak bulat pada bulan ni? Bulat pada bulan ada. Okey, baik. Bila dah jawab itu, tak boleh gitu. Sebab apa? Dia tanya. Sebab apa kata Allah Ta'ala tak melihat ke bulat tu? Sebab apa? Sifat. Tak wujudi. Sebab bukan benda wujudi. Benda wujudi mana nak tengok macam mana? Bukan benda ada. Ni bulan ni, saya nampak bulan ni. Mana bulan? Pegang ke dalam gelas. Tu saya nampak bulan tak? Mana bulan? Mana? Kita tunjuk ni, tangan kita. Ini tangan kita dah pusing. Tangan kita nampak lah. Bulan tu nampak lah. Bulan dia tak ada. Bulan tu dia terbit daripada gelas. Bulan tak ada. Kita dah malam itu tak nampak bulan tu kan? Tak nampak. Habis tu Allah buta orang. Allah Ta'ala tahu kata bulan itu ada pada gelas. Dia cakap itu. Allah Ta'ala tahu nyata bagi Allah Ta'ala tu bulan itu ada pada gelas. Apa dia tahu itu? Jangan kata Allah Ta'ala habis itu Allah Ta'ala pada gelas. Gelas nampak, bulan pada gelas. Habis itu Allah Ta'ala tak nampak bulan tu, tak tahu bulan tu. Bukan tak tahu, yang jangan salah sebut. Nyata bagi Allah itu tak
tahu kata bulat itu ada pada gelas. Kita jawab itu. Cara jawapan tu kena-kena adalah jawab. Nampak tak? Sebab diri bulan tak ada difahami dengan akal sahaja. Habis Allah kata apa bulan? Tak nampak sebab bulan tu benda amrul aktibar ni. Habis tu Allah Ta'ala tak tahu tu bulan tu ada. Kata itu tak kena. Allah Ta'ala tahu bulan tu kata ada pada gelas. Allah Ta'ala tahu nyata bagi sifat. Nyata bagi Allah Ta'ala tu tahu kata bulan itu ada pada gelas. Tahu tu tahu lah. Nak nampak macam mana benda bukan ada. Nampak lagi tengok. Tak apalah bulan, tak apalah. Bergerak. Nampak gerak. Nampak gerak. Saya kena, dia kalau saya satu orang dia tak jawab, saya etek tu je. Bukan nak uji dah, tapi nak bagi faham. Tengok. Nampak gerak, nampak. Kalau kenal nampak gerak? Saya nak kena ibu dengan dia. Sebab apa? Kita kata betul nampak gerak tu. Nampak gerak tu? Nampak gerak? Allah kata nampak gerak? Tak nampak sebab dia bukan berada. Habis itu bergerak tu Allah tak tahu. Allah tahu kata bergerak itu terbit daripada tangan. Dia berjawab begitu. Kan dia kata sifat yang untuk meliputi. Ni kan. Tapi ni jangan kita kat luar. Saya kena pergi kawan kita dekat luar kan. Saya kena nampak bulan. Mana bulan? Kamu kata dekat mana ada bulan? Bukan bulan ke? Tak ada bulan. Dia bukan bulan ni. Kalau jawab macam orang marah itu ni kata, ini gila kat ni ada kata saya letak bulan. Saya bulan. Tapi bulan tak ada. Habis saya bulan. Orang pun cek. Bulan tak ada. Dia kata. Maksud dia sifat Allah Ta'ala tu ada pada diri kita. Bukan pada diri kita tak? Ada sebabnya. Saya tanya saya. Apa ni tak saya cakap. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun. Itu kalau kita di sini ni tasawuf kan. Jadi kita nak sadar dan tasawuf tu kalau kita bukan i'tiqad hanya zauqiyah tu boleh. Maksudnya zauqiyah dalam kedatan tidak ada yang berbuat, tidak ada yang menjadi, tidak ada yang hidup. Maksudnya gitulah kan. Malaikat illa bil haq la yata. Itu tak apa. Sebab kita pandang syukur dalam hati. Kita syukur dalam hati itu tak apa. Syukur ni kita pandang dalam hati kita tak apa. Bukan kita pandang hati tak apa. Itu dari tasawuf boleh. Boleh. Tapi kalau kita zohirkan tu takut orang salah faham. Dari tempat kita mengayu tadi, dia nak tempat kita semua ahli tasawuf semua tak apa. Kata dia orang buat fikir tak apa lah, dia kata lain tak apa lah. Jangan tempat kita ni semua orang tadi. Bagi saya fikir bulan sikit bulan tak ada. Memang dia mau marah. Ni dapat bulan ni, bulan tak ada. Jawab lagi bulan tak ada. Memang diri bulan tak ada. Cuma faham saja. Tapi yang kita terjemahkan dekat orang awam kalau orang tak belajar, kita terjemahkan takut-takut orang kata kita sesat lah. Ada sifat dukun ni, sifat boleh mengenal Tuhan. Dia memang sifat mengenal Tuhan. Dia sifat 20 ni kalau ada kata tulisan ni kalau kita belajar sifat 20 secara zahir itu dipanggilkan i'tiqad. Tapi kalau kita mendalami sifat 20 itu dikatakan asas bagi tasawuf. Itu tasawuf. Saya tak mahu kata tasawuf saya kata buka tasawuf lah. Tapi nak kita tu lah. Saya kan nak jadikan lebih tapi nak kita kata itu kalau tulisan saya kali ngaji tu kita dia azkiyah kita nama itu memang confirm lah. Kalau dalam kata tasawuf itu kami ngaji tu yang kita ngaji sirah di talibi jadi itu. Tapi tunggu saya kata kalau ada tasawuf tu dia kata macam saya ni tak mampu dia kata jangan untuk ngajar lagi awal-awal tasawuf dulu. Apabila kita ngajar tasawuf
maka orang yang tak ada basic ni, dia akan meninggalkan ilmu tauhid dengan ilmu fiqh. Lepas tu kita ilmu tu kena kuat dulu, ilmu tauhid, fiqh atau tasawuf. Dia kan tasawuf dulu, dia tahu tauhid dulu. Lepas tu tauhid tu kadang gabungan dengan tasawuf tu boleh, tapi syarat dia kena ngaji fiqh dulu. Tauhid nak gabungan tasawuf boleh, tapi kena ngaji syarat kena ngaji fiqh dulu. Kalau fiqh kita tak tahu semayang apa semayang Jumaat pun tak tahu mana muafiq, mana masuk. Kita pun tak tahu kata mana orang lebih rakaat, kita pun tak tahu mana sujud sahwi, tilawah, kita tak tahu. Tu tak usah ngaji tasawuf tinggi. Tasawuf asal boleh ngaji, tapi tasawuf mendalami hakikat dia kan. Satu lah. Tegak lah kan. Tak arwah lah. Dia mengaji usul hakikat. Boleh, tapi kalau dia sampai apa ni tak masalah. Tak, dia mengaji dia tak setuju lah kan. Dia maksudnya tak ada banyak sebab 20 macam tak. Kaitan itu semua boleh. Dia mengaji apa dia hakikat isi. Ya, sebab kadang-kadang cakapan itu kena takwil pula. Kita kena takwil cakapan dia pula. Kenapa? Kebarangkalian dia cakap tu untuk disembah diri dia. Tapi kadang-kadang dia tak. Tapi kalau cakap contoh sepupu kan, sepupu tak apa sama-sama dia. Tapi kalau cakap untuk orang awam, itu takut menimbulkan fitnah. Fitnah macam mana? Takut nak menggalakkan orang awam tu meninggalkan benda kulit, suruh ambil isi saja. Tapi kalau sama-sama 2-3 orang tak apa sebut kata. Kita kena tahu cakapan dia lah. Kita tahu kata boleh jadi untuk dia naik, boleh, tak masalah. Tapi kalau untuk aku ni tak boleh lagi. Ada nisbah kita. Kita kuat syariah pun tak kuat lagi. Itu ni. Tapi dia kata pada wahab kalau dia buat kita balik kampung tu kan. Kata tak yang mati ni. Bagi pola-pola dan sebut yang bayang tu nak. Tuan bayang Tuan imam bayang. Arwah. Ya, mohon maaf kita pun tak boleh cakap. Doa lah tu tapi pada zuri itulah. Kalau ada ihtimal lagi tu, kalau ada tanggungan kita boleh buat habis lagi. Tapi mohon maaf. Kalau tuan-tuan guru haji atau Rahman tu bayang tu, itu alim mutafsir tu. Itu iktiraf daripada pada mengaji kitab Abdul Rahman ni, dia iktiraf. Dia tu kata ulama dulu, dia dengan tulisan dia tu ibarat lagi tu. Tuan guru haji tu bayang. Gua ke bayang. Agak kedah. Dia memang alim tu. Tauhid tu memang tak ada cerita lah. Dia halusi habis, dia pusing habis. Dia pusing habis. Saya pernah dengar rakaman dia lah, bukan dengar keset-keset dulu kan. Dia bahas tinggi halusi tu. Kita baru Dr. Rahman ni. Baiklah kita ni, kalau kita Dr. Rahman itu memang kena halusi juga. Saya ada kali ada berbahas sikit ada. Belum tu saya nak ni kan. Tapi dia bukan mereka kan dasar. Kita berarah kan. Dia sebab sepupu kan, kawan dengan sepupu tahu kan. Dia tanya saya apa dia Quran. Quran kita tak fikir ada ni. Saya anak kita baca tu. Saya dapat dah Quran 90. Bila itu kan tak beza. Memang betul. Quran akan datang sifat kalam kita bahas. Ini tak sifat kalam Sifat kalam saya nak panjang. Sifat kalam tak sempat, hanya sifat masuk saja. Sifat kalam ni nak kita bahas. Quran ada dua makna. Quran yang ada perkataan yang dibaca dan Quran yang mana kalam qoli. Ada dua. Tu dia cakap tu maksud kena dia. Saya dia. Nampak kata orang kata tak ada sekali lagi ayam kadang ilmu tak bagi dia kita tak tahu. Quran ni Quran. Nanti dia bahas tu. Jadi bahas tak apalah. Baik, kita simak sikit kita ambil jadi bukan tengok. Jadi sifat basar itu Allah Ta'ala melihat dengan perkara yang ada. Benda yang wujudi saja. Allah melihat benda yang wujudi. Baik. Dan lainnya. Itulah. Lawan bagi sifat basar itu buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Hanya wajib melihat selama-lamanya. Apa maksudnya hanya Allah Ta'ala wajib melihat selama-lamanya? Maksudnya Allah Ta'ala itu ada sifat melihat selama-lamanya. Kita situ sifat melihat. Bukan melihat tu. Sifat melihat yang ada di zat Allah Ta'ala tu yang dikatakan ada selama-lamanya.
Habis. Adapun dalil melihat Allah Ta'ala, ini dalil akli, dalil hati. Inna Allah basirun bil ibad. Ini senang. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu amat melihat dengan segala hamba. Jadi dengan segala hamba-Nya, maksudnya tiap-tiap hamba Allah Ta'ala lihat. Maksudnya asal kata benda itu ada. Asal kata benda itu didapatkan dengan panca indera yang lima. Habis itu nanti kita sambung balik sebelum ayat nanti. Dan kalam artinya berkata-kata. Ini perbahasan yang cukup panjang dan agak rumit sedikit. Sebab tu ulama sebut ilmu tauhid itu dipanggil ilmu kalam. Sebab kerana ilmu kalam itu dikatakan perbahasannya agak rumit daripada sifat-sifat yang lain. Itu kita akan bahas dengan panjang nanti. Wallahu a'lam. Jadi sekali itu saja tuan-tuan, puan-puan, adik-adik sekalian. Saya minta maaf dan salah silap atau terkasar bahasa saya yang baik itu daripada Allah SWT. Dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku berhadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين امين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم